Assalamualaikum warahmatullahi. Pada perkongsian kali ini, kita nak kongsikan kenapa sampai sebuah negara boleh bankrupt. Apa puncanya? Ketika ini, Sri Lanka sedang dalam rundingan dengan IMF dalam usaha menyelamatkan krisis ekonomi terburuk dan diisytihar darurat selepas berlaku protes besar-besaran lebih sebulan lamanya. Tajuk artikel 3 Ogos ini berbunyi, Sri Lanka memulakan semula rundingan menyelamat dengan IMF. Presiden menyeru kepada pembentukan kerajaan perpaduan. Minyak petrol kehabisan, mata wang rupi jatuh teruk, harga barangan naik tinggi dan sebagainya. Rakyat dah tak dapat tahan kemarahan. Adakah ini kali pertama Sri Lanka berunding dan dapatkan bantuan IMF? Sebelum kita teruskan perbincangan, kita lihat kepada isu wabak. Tiba-tiba, isu wabak tidak lagi jadi tajuk-tajuk utama media dalam atau luar negara kita. Mungkin kerana bahang PRU15 semakin dekat, ahli-ahli politik kita sibuk, tiada masa fikir isu wabak. Khususnya sejak bermulanya perang di Ukraine, isu Sri Lanka dan terkini isu kenaikan harga barangan, inflasi, isu wabak jadi muram. Rakyat pun dah tak ambil kisah sangat. Apa kedudukan terkini data wabak di Sri Lanka? Ini data kematian akibat wabak. Kita bandingkan dengan negara Singapura. Kenapa Singapura? Kerana kita nak lihat mereka ini kan ikut panduan WHO. Negara yang tak ikut tentunya lebih parah. Lebih banyak masalah kesihatan. Kes wabak tinggi, kematian juga tinggi dan sebagainya. Tapi, kenapa pula kes kematian di Sri Lanka rendah? Walaupun tak ikut penuh panduan WHO. Data tunjukkan kes kematian di Singapura 10 kali ganda lebih tinggi berbanding Sri Lanka. Apa jadi dengan panduan ajaib WHO dan ramai pakar-pakar di negara jiran kita, Singapura? Kenapa pula macam susah sangat Singapura hadapi wabak? Macam-macam peraturan dibuat, ada penggalak, booster. Penggalak tak berkesan ke? Ini data penggalak. Rakyat Singapura ramai dah dapat booster 2 kali berbanding Sri Lanka. 2 kali ganda berbanding Sri Lanka. Tapi bilangan kes dan kematian di Sri Lanka pula yang rendah. Jika penggalak berkesan, tentulah kita akan dapati Singapura punya bilangan kes dan bilangan kematian rendah berbanding Sri Lanka. Baik, kita kembali kepada isu Sri Lanka. Video ini ulas bagaimana satu keluarga yang berkuasa hancurkan sebuah negara. Video BBC ini pula sebut China. Sri Lanka berhutang dengan negara China. Tapi, jika lihat data ini, banyak lagi negara-negara berhutang dengan China dan belum bankrupt. Kenapa Sri Lanka bankrupt? Negara-negara lain tidak. Seperti ditunjukkan di sini, hutang mereka ini jauh lebih besar berbanding GDP. Data ini tunjukkan hutang luar Sri Lanka di mana hutang kepada China hanyalah 10%. Artikel ini huraikan angka 47% pinjaman. Pinjaman apa? Daripada mana? Iaitu Sri Lanka meminjam sebanyak 47% daripada pasaran modal dunia. Dari siapa sebenarnya tu? Disebut antaranya 2 institusi yang sangat berpengaruh, iaitu BlackRock Amerika dan Ashmore British. Mereka ini punya pelaburan hampir di seluruh dunia. Malaysia juga tidak terkecuali. Di samping BlackRock dan Ashmore, kita juga dapati pada laman IMF sendiri terdapat 16 program bantuan kepada Sri Lanka, iaitu sejak tahun 1965 lagi. IMF yang ada 190 negara anggota menyediakan dana. IMF menyediakan dana dan program bertujuan antaranya mencapai pertumbuhan ekonomi mampan dan mengurangkan kemiskinan negara-negara anggota. Ini ringkasan maklumat yang diperolehi daripada laman IMF di bawah item Sri Lanka, di mana jumlah pinjaman tertunggak kepada IMF sehingga 30 Jun 2022 adalah hampir 1 bilion. Di samping beberapa maklumat lain seperti GDP 2.6%, tarikh keahlian 29 Ogos 1950. Malaysia pula tiada pinjaman tertunggak dengan IMF. Alhamdulillah. Di sudut ini, pemimpin kita sangat bijak. Tidak mahu terikat atau tunduk dengan cara IMF. Nampaknya dah puluhan tahun IMF kuasai dan mencengkam ekonomi Sri Lanka sejak 1965. Macam Alung. Alung IMF akan kenakan banyak syarat beserta langkah-langkah penjimatan yang menyakitkan. Menerusi perjanjian ini,
wang dan kekayaan negara diguna untuk bayar hutang, bayar interest dan pelbagai komitmen-komitmen lain. Ini semua dipaksa dan dengan ini kekayaan Sri Lanka disedut oleh IMF dan institusi-institusi dunia ini, termasuk Bank Pembangunan Asia yang dimiliki sebahagian besarnya oleh Amerika, Bank Dunia dan sebagainya. Data ini adalah senarai 22 buah negara yang bayar interest, faedah hutang, lebih 15% daripada hasil ataupun pendapatan negara kepada peminjam. Contohnya, hasil negara katakan 100 bilion US dollar, maka lebih 15 bilion US dollar digunakan untuk bayar interest, faedah hutang. Bukan bayar hutang lagi, bukan bayar principal. Ini baru bayar interest kepada hutang. Sri Lanka kita lihat di atas sekali. Bayar interest hutang sebanyak 71% daripada hasil ataupun daripada pendapatan negara mereka. Apa yang tinggal untuk negara dan rakyat selepas bayar sebanyak itu? Malaysia pula bagaimana? Institusi-institusi dunia ini nampaknya macam baik nak bantu, tapi dalam masa yang sama mereka buat untung dengan menekan negara-negara miskin dan negara-negara membangun penjajahan ekonomi. Jelas di sini disebut negara yang meminjam kena ikut syarat tertentu dan ada review berkala untuk teruskan program IMF tersebut. Kalau macam tu, adakah bermaksud berlaku bankrupt di Sri Lanka ini adalah dalam pengetahuan IMF? Mereka tahu kedudukan dan kewangan ekonomi Sri Lanka. Mereka yang kawal, mereka yang sentiasa review sejak 1965 di bawah program IMF sehinggalah kini. Justru berlandaskan fakta bahawa selepas 16 program yang dijalankan sebelumnya berkesudahan dengan bankrupt dan penderitaan rakyat Sri Lanka, apa jaminan kali ini ekonomi Sri Lanka boleh dipulihkan? Sampai di sini perkongsian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi